Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, pada hari ini kita jumpa lagi dengan Cikgu Amirul. Hari ini kita nak belajar tentang operasi bahagi pecahan. Pertama sekali, kita lihat situasi soalan yang bagaimana memerlukan kita perlu membuat bahagi pecahan. Kita lihat contoh-contoh situasi yang cikgu dapat nyatakan di sini. Okay, yang pertama, contohnya Puan Anis mengagihkan 9/10 daripada bahagian kek gulung sama banyak ke dalam 3 bekas. Berapakah pecahan bahagian kek yang ada dalam setiap bekas itu? Ya, 9/10 kek yang memang pecahan nak diagihkan, nak dipotong kepada 3 bekas. Ya. Okey. Jadi kita nak tahu berapa pecahan bahagian kek yang ada dalam setiap bekas itu. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua, Rashika mempunyai 1,5 meter reben. 1/2 meter reben. Dia menggunakan 1/3 daripada reben itu untuk menghiaskan kotak hadiah ibunya. Berapakah panjang reben yang digunakan olehnya? Ya. Okey. Contoh yang ketiga. Encik Yusuf mempunyai sebidang tanah berukuran 2/1/4 ekar. Dia hendak menanam beberapa jenis pokok buah-buahan. Dia menetapkan kawasan seluas 3/4 ekar bagi setiap jenis pokok. Maksudnya satu pokok kawasan dia mesti ditanam dalam 3/4 ekar. Jadi kita nak tahu, soalan tanya berapakah jenis pokok yang dapat ditanam olehnya. Okey, ini situasi-situasi yang mungkin terlibat. Akan ada banyak situasi ya. Okey, kita lihat jenis, sebelum tu kita kena kenal dulu jenis-jenis bahagi pecahan yang ada. Yang pertama iaitu apabila kita perlu membahagi pecahan wajar dengan nombor bulat. Seperti 9/10 bahagi 3. Yang kedua, bahagi pecahan wajar dengan pecahan wajar. 9/10 pecahan wajar bahagi dengan 1/2 pun pecahan wajar. Baiklah, seterusnya jenis yang ketiga, bahagi nombor bercampur dengan nombor bulat, iaitu 2/9/10 bahagi 3. Dan jenis keempat, bahagi nombor bercampur dengan pecahan wajar. Contohnya 2/9/10 bahagi 2/3. Okey. Okey. Di sini ada beberapa tips yang cikgu nak anak-anak murid pegang. Ya, anak-anak murid pegang ketika kita hendak membahagi pecahan. Tips yang pertama iaitu tukar nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Langkah pertama kita cek dalam soalan ayat matematik kita ada tak nombor bercampur. Jadi nombor bercampur tu perlu tukar kepada pecahan tidak wajar. Yang kedua, yang pertama cikgu tulis. Yang kedua, tukar simbol bahagi menjadi darab. Ya, simbol bahagi yang ada tu kita tukar menjadi darab. And then once you dah tukar simbol bahagi kepada darab, kita nak gunakan simbol darab, pecahan yang kedua, iaitu pecahan berada di tempat yang kedua, mesti terbalikkan pecahan kedua tersebut. Pecahan yang kita nak bahagikan tu kita terbalikkan. Terbalikkan ni maksudnya kita switch tempat. Yang atas pergi bawah, yang bawah pergi atas.
Untuk lebih jelas, kita lihat contoh pengiraan yang telah cikgu sediakan. Kat bawah tu, okey, tu tips-tips dia. Jenis-jenisnya. Okey, kita lihat contoh ya. Bahagi kat sini, bahagi pecahan wajar dengan nombor bulat, iaitu 9/10 bahagi 3. Langkah pertama yang mesti kita buat ialah pastikan jika ada terdapat pecahan nombor bercampur. Jika ada, mesti tukar kepada pecahan tak wajar. Dalam contoh soalan ni tak ada pun nombor bercampur ya. Jadi kita tak perlu tukarlah. Okey. Langkah kedua, kita lihat dalam soalan, pastikan jika ada nombor bulat. Kalau ada, ia mesti ditulis sebagai pecahan yang mana penyebutnya ialah 1, iaitu mesti per dengan 1. Jadi kat sini kita lihat nombor yang kedua itu adalah 3. 3 ialah nombor bulat. Jadi kita mesti perkan dia dengan 1 macam ni. Ya. Okey. Langkah yang ketiga. Sekarang ni kita dah bersedia untuk operasi seterusnya. Kita bersedia. Langkah ketiga, kita salin nombor yang pertama tu. Nombor pertama 9/10, kita salin 9/10. Langkah keempat, operasi bahagi tukar jadi darab macam ni. Dan langkah kelima, tukarlah tempat pengangka dan penyebut. Iaitu kita terbalikkan nombor yang kedua tu. Seperti ini. Sekarang daripada 3/1 sudah jadi 1/3. Ya. Langkah keenam, lihat hubungan nombor, iaitu fakta darab antara penyebut dan pengangka. Jika ada, permudahkan. Kenapa permudahkan? Sebab kita nak mudahkan kerja kita. Kita tak nak bekerja dengan angka yang besar-besar. Jadi kita permudahkan ataupun kita kecilkan nombor yang ada hubungan fakta darab. Jadi kat sini kita lihat nombor apa yang ada hubungan fakta darab. 10 ada tak? Jadi kita nampak kat sana 9 ni ada hubungan dengan 3. Jadi kita potong 9, potong 3. 9 kita gantikan dengan 3. Maksudnya 3 darab 3 dapat 9. Kita ganti. 1 darab 3 dapat 3. Dan langkah ketujuh, kita dah dapat darabkan pengangka dengan pengangka. Bila kita dah permudahkan tadi, kita darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Maksudnya 3 darab 1 dan 10 darab 1. 3 darab 1, 3. 10 darab 1, 10. Maka itulah jawapan akhirnya 3/10. Okey, kat sini kita lihat pastikan nombor tu tak ada, tak perlu permudahkan. Dan 3/10 kita tak perlu permudahkan dan tak perlu tukar dia jadi nombor bercampur. Jadi kita finish kat sana. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Apa akan berlaku sekiranya kita nak bahagi nombor bercampur dengan pecahan wajar. Ya? Jadi kita lihat nombor bercampur 27/10 bahagi 3/4. Okay. Langkah pertama seperti tadi juga asasnya adik-adik anak-anak murid mesti pastikan jika ada terdapat pecahan nombor bercampur. Ada tak? Jika ada, mesti tukar jadi pecahan tak wajar. Ada tu 27/10. Mestilah ada kan. Jadi ingat tak bagaimana kita nak menukar pecahan nombor bercampur ni jadi pecahan tak wajar? Selalunya kalau cikgu ada ajar anak-anak murid cikgu, cikgu akan katakan ingat data. Data maksudnya darab tambah. Apa yang kita nak darab, kita darabkan penyebut dengan nombor bulat. Jadi 10 darab 2 ialah 2 dan tambah. Okey, 10 darab 2 bukan 2 lah. 10 darab 2, 20 tambah 7. Akan jadi 27/10 macam ni. Langkah ketiga. Bukan langkah ketiga ni. Langkah kedua, typing ya. Salin nombor yang pertama, 27/10.
Simbol bahagi tukar menjadi darab seperti ini dan kita sedia untuk terbalikkan ataupun songsangkan ataupun kita tonggengkan 3 jadi 4. 3 dan 4 tu kita switch tukar tempat. Maka dia akan jadi 4/3 tukar tempat pengangka dan penyebut. Seterusnya, bila kita dah jadi macam ni, kita dah dapat 2 baris jawapan, kita akan lihat hubungan nombor yang melibatkan fakta darab antara penyebut dan pengangka. Jika ada, permudahkan. Jadi kat sini kita lihat yang ada adalah 3 dan 27. Dalam sifir apa tu? Dalam sifir 3. Jadi, kita lihat kat sana, kita potong 27. Berapa darab 3 dapat 27? Okey, berapa darab 3 dapat 27? 9. Berapa darab 3 dapat 3? 1. Dan kita seperti biasa, kita darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. 9 darab 4, 36. 10 darab 1 dapat 10. Jadi kita dapat 36/10. Okey, dah tamat jawapan ni? Belum. Sebab 36/10 merupakan pecahan tidak wajar. Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu tukar dia jadi nombor bercampur dengan cara, berbagai cara lah. Kita boleh bahagi boleh, kita pun nak lukis gambar boleh. Jadi kat sini 36/10 setelah kita tukar jadi pecahan tak wajar, dia akan jadi okey, sebelum jadi pecahan tak wajar, kita permudahkan dulu 36 dengan 10. Jadi bila 36 dengan 10 dia ada fakta dengan sifir 2. Jadi kita dapat 18/5. Dan akhirnya kita tukar jadi nombor bercampur, kita akan dapat 3/5. Cikgu harap ilmu yang diperolehi pada hari ini dapat digunakan dan dimanfaatkan. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.